Itu yang kadang jadi fitnah dan tomahan dalam masyarakat. Apabila amalan yang dibuat kita menilai dengan perasaan, bukan menilai dengan ilmu. Bila kita menilai dengan perasaan, maka kita akan menyebabkan tohmah, berlakunya fitnah kepada orang lain. Tapi kalau kita menilai dengan ilmu, sebelum kita sebut, kita fikir dulu, balik buat repetition balik kita punya ilmu yang kita mengaji. Hukum baca bismillah ni hukumnya apa dah, balik cari balik dalam nota, dalam kitab kita, tak tahu tanya dan sebagainya. Boleh tidak? Boleh. Jadi itu dia punya fungsi-fungsi ilmu. Yang kedua, peringkat pertama, mengikut peringkat pertama, Ibnu Taimiyah beriman bahawa Allah Ta'ala mengetahui segala keadaan makhluk daripada perbuatan taat, maksiat, rezeki dan ajal mereka. Kemudian Allah menetapkan di Lauh Mahfuz segala takdir makhluk. Awal-awal ciptaan Allah ialah qalam. Kata Ibnu Taimiyah, dia punya pandangan dia, kita beriman kepada Allah, iaitu kita tahu, kita yakin bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala perbuatan kita, sama ada perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, perbuatan maksiat ataupun perbuatan taat. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa sahaja rezeki yang kita nak dapat. Pukul 11 lagi kita nak dapat rezeki apa. Hari ni ada kenduri, dia kata saya lagi balik keluar ngaji lagi nak pergi kenduri. Elok keluar ngaji, kawan telefon, oi, aku pergi rumah hang ni. Tak ni lah, duk sangat nak pergi dalam kepala ni, nak pergi kenduri. Kawan Kuala Lumpur tu duk satu maktab haji lu ni, main pula lah. Dia lah main jauh, tapi pun tak naik, kena balik. Nanti tak kenduri dia. Kawan pula main semak sampai ke maghrib. Dia kata hari ni lega lah, periuk tak payah masak lapar lah, gas tak habis. Masak je tonton-tonton, habis gula kopi. Kita tak tahu apa nak jadi kat kita. Allah tahu. Allah tahu. Kemudian Allah menetapkan di Lauh Mahfuz segala takdir makhluk. Di Lauh Mahfuz, lauh ini maknanya, kalau kita lauh ini macam ni lah, lauh ni papan, suatu tempat. Kalau kita ni whiteboard, lauh itu whiteboard. Papan kenyataan, bahasa Arab panggil lauh bayanat. Papan kenyataan, maknanya tempat ditulis, dibentangkan, kita nak tulis catatan, kita nak tulis perhatian, kita nak tulis arahan dan sebagainya. Ada di situ segala perancangan. Kita gunakan whiteboard untuk buat manajemen kita. Allah dia tulis siapa. Besar mana Allah Ta'ala, tak tahu, tak terkira lah. Kita tak terkira. Awal-awal ciptaan Allah ialah qalam. Qalam, satu benda makhluk Allah yang Allah Ta'ala ciptakan. Dalam bahasa kita, qalam ni pen, pena. Bahasa dulu dia kata tinta. Kita dulu tinta. Allah ciptakan pen. Pen itu tidak seperti pen kita. Pen kita habis, nak kena beli baru, rosak, nak kena beli lain, habis dakwah, kena refill dakwah dan sebagainya. Pen Allah, tinta bukan dakwah kan? Tinta bukan dakwah. Tinta tu dakwah. Hebron dakwah dia. Okey. Qalam no? Qalam pen, tinta dakwah. Dia dah cukup. Nah, terima kasih. Dia nak tulis lain syair dengan tinta. Tinta, tak apa. Baik. Jadi qalam Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala ciptakan qalam itu tujuannya untuk ditulis di Lauh Mahfuz. Macam mana qalam Allah Ta'ala tulis? Wallahu a'lam. Kita tak pernah tengok bagaimana qalam Allah Ta'ala tulis. Ada juga hadis yang sebut, kalau tak salah, saya salah ingatan, mendengar, dalam hadis itu mendengar kalam Allah Ta'ala berjalan. Nabi naik Isra' Mi'raj sampai ke depan Allah Ta'ala, sampai di Lauh Mahfuz, sehingga Nabi boleh dengar kalam Allah Ta'ala menulis qadar. Nabi boleh buka macam kita duk tulis atas whiteboard bunyi. Tapi Nabi tak sebut lah macam saya sebut tu.
Saya sebut ni contoh. Cuma Nabi kata aku dengar kalam Allah menulis di lauh. Nabi tak kata sok-sok macam tu. Tu binaah lah tu. Itu saya contohkan. Maknanya terlalu dekatnya Nabi naik sampai ke tahap itu, sampai Nabi boleh dengar. Dan Nabi tak tengok kalam Allah tulis bagaimana dan apa yang ditulis dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, di lauh mahfuz ini. Di lauh mahfuz. Mahfuz tu makna terkawal, terjaga. Dulu Iblis dan syaitan selalu naik untuk mencuri dengar, untuk mendengar apa yang ditulis di lauh itu tentang qadar, ketentuan kepada seseorang makhluk dan sebagainya. Benda-benda ini diceritakan dalam beberapa hadis Nabi dalam bab-bab sihir. Dalam bab sihir, amalan sihir, sebelum Nabi SAW lahir, Iblis dan syaitan selalu naik ke langit untuk mencuri, nak dengar, nak intip rahsia-rahsia lauh yang Allah Ta'ala tulis bagi diri seseorang itu. Katalah saya pergi kat Tok Bomo, Tok Bomo duk tengok saya, ustaz ni sekian-sekian, tengok sambil duk tengok, sambil duk teliang sana, teliang sini, angguk-angguk pi, angguk mai. Dia punya khadam dia, syaitan tu, sepantas kilat cuk naik. Jarum saat duk jalan pukul 12, pukul 2, pukul 3 tak sampai lagi. Jarum saat sampai pukul baru 45 saat, Tok Bomo ni habaq lah. Ustaz ni sehari balik ni ada orang nak main rumah, orang bawa rezeki. Dah habaq. Siapa bagi tahu? Syaitan sudah nak cari, nak curi. Dia curi bukan dia tengok terus, dia hanya dengar-dengar, dia rasa-rasa aja. Dan dia rasa-rasa, dia turun dan dia khabarkan kepada penujum-penujum di bumi apa kadar dia. Dia sampaikan. Bila Nabi SAW lahir, malaikat tutup api. Kawalan itu tutup api dulu pun malaikat tutup api dah. Allah tutup lebih rapi lagi sehingga ahli-ahli nujum yang nak menujum dan nak menilik ini tak dapat. Maklumat tu tak dapat. Bila syaitan dan iblis ni naik, Allah sebut dalam Quran, waja'alnaha rujuman lisyayatin. Bila mereka cuba naik untuk mencuri dengar apa yang ditulis di lauh itu, malaikat akan lontarkan mereka rujuman lisyayatin, panahan-panahan yang dijadikan oleh Allah daripada al-barqu, kilat itu tujuannya rujum, rejam, tembak syaitan yang curi dengar. Sebab itu Nabi sebut, siapa yang man ata kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa yang datang kepada seorang yang boleh menilik, menengok, maka dia telah kufur kepada apa yang Allah Ta'ala turunkan. Kufur kepada ni qadar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turun dalam Quran. Dia bukan kufur kepada sembahyang. Dia kata saya sembahyang, Tok Bomo pun pergi sembahyang Jumaat, jadi tu imam lagi, mengajar orang lagi hebat. Tok Bomo besar, tapi boleh menengok orang. Faqad kafara. Sebab ada bab yang dihalang oleh Allah Ta'ala. Ibadat dia okey, puasa dia okey, zakat dia okey, haji umrah dia okey, tapi ada bab yang dia tak okey. Dia sudah melanggar qadar Allah Ta'ala. Maka sebab itu Nabi kata, tak tahu lebih baik daripada tahu. Kalau kita tahu, kita nak buat apa? Orang tanya, ustaz, saya jam tangan saya hilang, ustaz boleh menengok? Saya tak hati tengok. Kalau saya duduk depan, saya tahu tengok. Dia ada gitu. Kalau saya nak cerita dalam telefon panjang, pasti dia telefon lagi habis kredit. Kalau dia SMS, saya tak jawab, saya malas nak layan. Nak jawab dengan SMS bukan ada ayat dah. Bukan ayat pecah-pecah jawab macam tu. Dia kena tanya. Sebab tu saya kalau orang nak telefon tanya soalan, dia telefon tak apa. Kalau dia tanya soalan panjang-panjang, saya pun nak jawab ringkas, dia tanya lagi, saya pun nak buat kerja lain tak. Kita jawab kita ringkas. Kalau macam ni ustaz, pula tak, kita pun jawab sikit-sikit. Kalau macam ni, oh duk kerja layan dia. Saya pun nak layan benda lain juga. Main mengaji, jumpa ustaz ni, tanya, kita dapat ilmu. Ada ustaz ni jawab macam ni, ustaz ni jawab macam ni, kita balik, banyak ilmu.
Bukan kita main tanya orang tu, orang ni kita nak pelakar ustaz tu kata boleh, ustaz ni kita tak boleh. Tengok dia kata ajar jawab macam tu. Kita tak dapat ilmu sebab kita tujuan kita nak melaga-lagakan orang. Kita bertanya untuk dapat sedap diri kita, bukan kita nak sedap untuk hak Allah. Kalau kita bertanya tentang suatu soalan masalah khilaf, ustaz ni jawab hukumnya sunat, ustaz ni jawab hukumnya bid'ah, maka bid'ah dan sunat ini itu kita tak tahu apa. Itu kita tahu atas sunat je. Dengar satu ustaz kata ni hak sunat-sunat ni semua bid'ah ni. Semua bid'ah. Kita dah dapat dua dah ilmu. Satu kita dapat ilmu sunat, satu kita dapat ilmu bid'ah. Bukan kita nak pelagak dua orang ustaz ni. Yang duk jadi masalah pelagak dua orang tu jadi kumpulan ustaz tu, jadi kumpulan ustaz ni. Ustaz tak ada masalah, yang masalah orang ikut tu. Itu dia masalah. Kalau nak kerak kepala orang tu. Itu dia orang yang masalah. Sebab itu Nabi tidak bagi ta'assub. Nabi tidak bagi kita ini fanatik kepada satu orang dan sebagainya. Dan dalam Islam pun Imam An-Nawawi disebut dalam kitab Adabul Quran fi Adabi Hamalatil Quran. Imam Nawawi sebut apa yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bila dia belajar kepada Nabi pesan kepada dia, wahai Ali, kalau kamu belajar dengan satu guru dan satu guru pertama dan guru kedua, jangan kamu ta'assub dengan guru pertama dan kamu tinggalkan guru kedua, kerana kedua-duanya adalah guru kamu. Nabi ajak para sahabat sampai begitu. Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir. Nabi Musa tidak pernah ta'assub dengan ilmunya, walaupun dia terpaksa berdepan dengan Khidir atas perintah Allah. Dia menerima Khidir itu seadanya, walaupun Khidir itu protes Nabi Musa. Sampai Khidir, halau Musa, kamu innaka lan tas. Sesungguhnya engkau tidak akan sabar untuk duduk bersama aku, wahai Musa. Pergilah. Nabi Khidir halau Nabi Musa. Bolehlah nak halau seorang Nabi tu. Maknanya Nabi Musa AS sendiri menerima kehebatan ilmu dan adab-adab berguru. Nabi pesan kepada para sahabat, kalau kita mengaji, kita ada ta'assub dengan satu, itu bukan mengaji. Lebih baik berhenti mengaji. Saya mengaji banyak guru, dan saya tak ta'assub dengan guru saya pun. Semua guru adalah guru saya, walaupun antara guru gini dan sebagainya. Bila satu masalah saya tanya begini, tuan guru jawab sekian-sekian. Saya tanya pula tuan guru ni jawab sekian-sekian. Sejenak tuan guru ni tu ada 3 pandangan. Saya nak pakai hak mana? Bagi saya itu adalah medan ilmu. Itu aku tahu satu je. Sekarang aku sudah tambah lagi 2. Makna ada 2 persoalan yang boleh dijawab. Sekarang nak pakai hak mana? Maka kita buat penilaian berdasarkan ilmu. Kita tanya sekian, buat analisa hukum, barulah boleh kita beramal. Lah ni kita hanya duk pelaga orang dan sebagainya. Bukan di sini aja, tempat lain pun dah. Di sini pun dah, saya tahu. Kalau saya tak kata tempat orang, baik saya kata tempat saya kan. Daripada orang lain blok kat saya, baik saya terus blok orang. Ada mengaji ilmu ni, kalau Nabi tak sebut, di mana pun ada jenis orang mengaji dan ta'assub kepada guru. Jangan ta'assub. Ramai ke sikit ke orang, itu bukan bilangan dan bukan jumlah dia. Tengok orang mengaji kat dia ramai, mesti dia hebat. Ni orang mengaji kat dia sikit, tak, dia tak hebat. Tak semestinya. Nabi Khidir mengaji kat Nabi Musa, tak pernah orang mengaji kepada Nabi Khidir. Nabi Musa seorang je mengaji kat Nabi Khidir. Dia seorang je mengaji. Dan orang lain pun tak pernah kenal siapa itu Khidir. Seorang-seorang dia. Nabi Muhammad, orang mengaji dekat dia ramai. Sahabat bukan sahaja daripada Madinah, bukan sahabat sahaja daripada Mekah, seluruh daripada Parsi, daripada Yaman, daripada Iraq, daripada Turki, daripada Tunisia, daripada Syria, kesemua mai. Dan Nabi tak ta'assub. Tengoklah aku dihadiri oleh ribuan orang sahabatku yang datang daripada seluruh pelosok dunia nak menikmati ilmuku. Nabi tak kata, tidak sombong. Sebab itu diri Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala ni tinggi. Allah ajak kita dalam bidang tauhid ini tinggi ilmu, tapi jangan sombong. Sebab itu dalam akidah kata kesombongan itu adalah hak Allah, kebahagiaan itu adalah hak Allah, kesombongan itu adalah hak Allah. Mana bukan Allah sombong, Allah tak sombong. Kita tak layak bersifat sombong.
Kalau nak sifat sombong, sepatutnya Allah lebih layak sombong daripada kita. Kita nak belagak, kita tak layak bersifat belagak. Kerana sepatutnya lebih belagak Allah. Sebab Allah ada segala-gala yang kita tidak ada. Dah? Marah ke hari ni? Tak marah. Nampak? Belajar. Saya habaq timing tu kadang saya duduk ngaji dengan tunggu. Kena timing je tu. Tanya pun marah, tak tanya pun marah. Sampai takut nak tanya. Nak tanya ni fikir, nak tanya ke dah tu. Tak tanya sampai ke sudah. Pasal takut nak marah. Takut nak marah. Tak tanya kita bodoh kan. Dan tanya takut kena marah pula. Apa lah ustaz ni, cuma nak ngaji. Mari dulu fikir dulu. Itu kata kesabaran. Nabi Khidir kata pesan kat Nabi Musa, hanya tanya aku. Hang tanya aku jaga. Saya tengok tanya juga. Nabi Musa kata, Allah silap lah, tak maaf lah, I'm sorry. Nabi Khidir kata, apa ni jangan tanya dah. Tanya pula, aku halang. Tanya juga. Nabi Khidir, ni kali kedua. Sekali lagi tanya, tak ada maaf lah. Jadi pula sekali lagi tanya pula. Nabi Khidir kata, lah hampir balik. Sebelum hang balik aku nak cerita pasal siapa, aku tak pergi hang tanya. Tengok. Nak kena sabar lah. Kadang-kadang di bawah mengaji nak kena rasa kasih sayang semua. Mengaji kaunseling lah. Pujuk rayu, belaian, psikologi. Tu pun kaunseling pun ada hak dia. Sampai tahap marah kena hukum juga. Tak boleh lah duk kasih sayang, pujuk rayu dan sebagainya. Dia pun ada batasan dia. Baik. Allah Ta'ala ciptakan awal sekali ialah qalam, penulis. Allah berkata kepada qalam, tulislah. Qalam menjawab apa yang hendak ditulis. Allah memerintah, tulislah apa yang akan berlaku hingga ke hari kiamat. Maka apa yang akan mengenai seseorang manusia, tidak ada yang akan menyimpang daripadanya, dan apa yang menyimpang daripadanya tidak akan mengenainya, kerana dakwah qalam telah kering dan lembaran telah digulung. Allah perintah qalam ini tulis. Setiap manusia yang nak lahir, tak lahir lagi, yang akan dilahirkan, tulis dia punya qadar dia, ketentuan-ketentuan selagi sebagaimana yang aku telah tetapkan. Qalam akan tulis berdasarkan ilmu Allah. Kalau kita pegang pen ni akan bergerak, tintanya, dakwah dia, hibrah dia, dakwah ni akan terukir dengan ilmu kita. Qalam Allah, dia menulis dengan sendiri, dengan perintah daripada Allah. Dia takkan tulis sendiri. Sebab itu apa yang tertulis daripada qalam di lauh itu tak pernah satu pun menyimpang daripada qadar Allah. Semuanya dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tak pegang, Allah tak payah pegang itu. Kita pun tak tahu macam mana Allah Ta'ala perintah qalamnya tulis, dan macam mana kedudukan qalam yang menulis di lauh itu. Kita tak tahu. Kalau ikut di sini ada 4 ni Ustaz. Perbuatan taat dia, maksiat dia, rezeki dia dan ajal. Ya, kalau dalam hadis pun Nabi sebut begitu. Taat dia, maksiat dia, rezeki dia, ajal dia. Taat ini makna kebaikan yang kita buat. Maksiat ini makna keingkaran yang kita buat. Bukan makna pergi buat maksiat, pergi buat tu, buat ni dah. Kalau dah kata contohnya, kita sembahyang. Kita sembahyang dikira taat. Lambat sembahyang dikira maksiat. Sembahyang juga, tapi dikira maksiat lah. Satu orang yang tak pernah sembahyang, tak sembahyang itu sudah maksiat. Maknanya dia berbeza-beza maksiat mengikut tahap dan darjah keimanan seseorang itu. Itu dikatakan maksiat dan taatnya. Rezeki Allah Ta'ala dah tetapkan untuk kita. Tetap itu bukan makna kalau hampir cari rezeki secupak tak jadi segantang. Bukan begitu. Sebab Allah masih memberi kepada kita ruang al-kasbu, iaitu kita berusaha. Siapa tidak berusaha, dia tidak dapat. Maknanya bukan rezeki secupak tak jadi segantang. Usahalah macam mana pun tak jadi segantang. Boleh jadi pak gantang kalau kena cara kita berusaha. Sebab Allah Ta'ala dah tetap. Rezeki Allah Ta'ala dah tabur dah atas muka bumi. Kalau siapa yang rajin, dia akan dapat.
lebih. Kalau siapa yang segan, dia akan dapat kurang. Kita duk makan nasi, ambil ikan seekor, perlai, ada kucing 2 ekor tu, tabuk ke dah. Kepok kan? Kepok kepala, kepok ekor, ramai, balin dah tu. Selerak tu. Kucing 2 ekor makan. Kucing mana, kalau kucing kelabu makan lebih, dia dapat. Kucing merah nakut sikit pasal dia kecil. Dia pun duduk ke belakang makan sopir-sopir je, bau-bau ikan je. Kalau dia pun buat berani, kucing kelabu tu tak dapat. Tapi dah dia menakut, dia merunduk. Kita rezeki Allah Ta'ala tabur di laut, di bukit, di udara, dalam darat, atas darat dan sebagainya. Semua Allah Ta'ala tabur. Kita kena belajar lah. Kalau nak pergi ambil rezeki Allah di laut, kena belajar cara laut. Nak pergi ambil rezeki Allah dalam bumi, kena belajar cara dalam bumi. Nak ambil rezeki Allah atas pokok, cara tumbuh-tumbuhan, kena belajar cara rezeki tumbuh-tumbuhan. Kalau kita tak belajar, kita tahu orang pilot dapat ikan, wak keluar jalan, wak keluar pukat, naik bot pergi. Kita apa boleh naik bot? Nak pergi bot mana? Tak tahu. Tengok sampai ke China tu. Tak jumpa tempat ikan. Dia kata mana ikan tak jumpa ni. Tak macam mana mereka naik bot pergi jumpa ikan Berhenti tahun tu 2 hari 3 hari wak naik ikan bertong-tong. Aku tak nampak ikan berenang pun. Pasal tak ada ilmu. Dia tahu kata laut tu ada ikan tapi tak ada ilmu. Orang laut pergi ke bukit pula. Dia kata macam mana mereka buat buah ni buah tengok deriah sedap-sedap, manggis, rambutan, dokong lah, apa pulasan, semua ada. Dia tak tahu ilmu orang bukit, orang di atas bukit, orang nak tanam, nak dapat hasil bukit ni kena buat apa? Kena pergi bercerah, kena tunggu buah, kena pergi menembak, tarik tin lapar, musang, lutung, kera, main kacau dan sebagainya. Pergi buat pondok tunggu bila nak keluar ni. Tengok keluar bunga dah. Dia kata syurah banyaknya. Dia tengok kera main terajang habis. Dia kata macam mana mereka tak kacau kah ni? Pasal dia tak ada ilmu. Dia kena ada ilmu. Allah dah tabur dah rezeki atas muka bumi ni, kita usahalah. Itu yang dikatakan rezeki Allah dah tentukan. Siapa yang berusaha tinggi, Allah akan bagi. Siapa yang malas berusaha, Allah tidak bagi. Sebab itu Nabi-Nabi, para Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam sendiri pun bekerja. Nabi-Nabi bekerja. Nabi Yusuf jadi menteri, Nabi Zulkifli jadi raja, Nabi Sulaiman jadi raja, Nabi Daud jadi raja. Kehebatan, maknanya para Nabi dia tak harap dengan jawatan Allah Ta'ala pilih. Allah pilih ilmu dia, diri dia. Tapi rezeki para Nabi ini Allah Ta'ala perintah dia untuk bergerak, guna tenaga, guna akal fikiran, guna kudrat, bekerja. Nabi Muhammad masa sebelum jadi Nabi dah bekerja dengan Khadijah, isteri Nabi, kerja sebagai seorang kuli bawa peniaga. Takkan dia tak tahu? Sebab masa tu dia sudah ada irhas, dia sudah ada petanda-petanda bahawa dia akan jadi Nabi. Tapi dia pun tak tahu, orang lain tahu. Maka dia bekerja Sampailah dia jadi Nabi pun dia masih bekerja. Sampai dia dah berkahwin, barulah dia berhenti kerja. Itu pun Nabi-Nabi kadang-kadang yang disebutkan dalam hadis, para Nabi ini kerja, para Nabi dan Rasul kebanyakannya mengembala kambing. Dia mengembala kambing. Kambing ni ketegang. Orang kata jangan pergi, dia tak risau, dia pergi. Lembut dia tak pergi, kambing pergi. Dia kena latih belah kambing dulu daripada belah orang. Sabarlah belah kambing no. Tak ikat aja dia pergi. Lari kedik. Lembu dia tak pergi. Dia tahu kawasan dia. Orang pergi. Dia pergi jalan nyo. Kambing halau, lagi dia main balik. Tu panggil kambing. Lah kita orang biasa orang tak belah kambing ke kampung kan, tak lepas. Dulu kau orang lepas kambing ke kampung. Dia pergi kat tu, tengok kawan ni duduk lama, dia patah balik. Tu panggil kambing. Dia tahu lah, saya duduk dengan kambing dulu.
Tak belah lah, tak kami orang. Lembu saya bisa belah lah. Ayam banyak latuk saya belah. Ayam sabung pun ada. Lah pun ada lagi. Tapi tak sabung lah. Lah pun ada. Lah tak kisah lah. Ayam pun disengit dah. Sebab itu dalam kitab ulama-ulama ulai pasal apa Nabi belah kambing tak belah unta. Unta jinak, kami lihat susah. Nah, so kalau berjaya kambing, maka insya-Allah manusia akan berjaya. Nabi ada teknik dia belah kambing. Tak apa, sila. Terima kasih Dah duduk lah. Ya. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna zalika fi kitab inna zalika 'ala Allah yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa sahaja yang ada di langit dan di bumi. Yang demikian itu dapat di dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah. Surah Al-Hajj ayat 70. Allah sebut, Allah tanya kepada kita, tidakkah kamu ketahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Inna zalika fi kitab. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua ada dalam kitab, dalam Lauh Mahfuz. Orang di laut mungkin nampak rezeki di laut, je saya kata tadi, tapi dia belum tentu nampak rezeki di udara. Ada orang yang jenis cari makan di udara, rezekinya di udara. Ada orang yang rezekinya di daratan, ada yang rezekinya di dalam tanah. Bermacam-macam rezeki. Mungkin kita tak nampak, tapi kesemua benda itu sudah pun Allah Ta'ala tetapkan. Allah Ta'ala dah tulis dalam Al-Quran, dalam Lauh dia. Maknanya akan ada makhluk-makhluk dia yang akan dapat rezeki cara dia masing-masing. Dia akan dapat rezeki cara dia masing-masing bila seseorang itu berusaha. Dan firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidak ada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kamu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Suatu yang akan berlaku pada kita di bumi, berlaku pada diri kita, sama ada berlaku itu yang baik yang kita suka, ataupun mungkin berlaku sesuatu yang kita tak suka. Kesemuanya itu telah ada ditulis oleh Allah Ta'ala di Lauh Mahfuz. Ditulis di Lauh Mahfuz. Kita nak jaga diri kita tak sakit, panas-panas ni, kita pun minum air kerak-kerak, tak minum air, tak mandi, mandi pun jaga-jaga dan sebagainya. Jaga semua. Tiba-tiba main demam. Pasal apa? Mandi kerak sangat. Ataupun main penyakit lain pula, buah pinggang tak ada nak hadam, dia kerja minum sampai bengkak muka dia. Jadi tembok, tekan terlom, demam dah pun main penyakit lain pula. Allah Ta'ala tentukan, Allah Ta'ala dah ada. Makna kamu ada penyakit apa? Tak tahu. Penyakit Allah Ta'ala tulis, kamu akan sakit sekian-sekian. Makna cara kita sakit itu dia panggil wasilah, perantaraan, jalan yang boleh kita dapat penyakit itu. Kita mungkin nak jaga tak mau sakit, tapi kita tersilap awal, tersilap teknik, maka kita dapat juga sakit. Kita tak dapat sakit demam, dapat sakit lain. Sebab itu benda-benda begini secara rumusannya, nak cerita ni susah ni, tak ada ayat nak cerita. Secara rumusannya, benda yang berlaku atas ketetapan Allah, apabila berlaku sesuatu kepada kita, mungkin kita sakit, mungkin kita jatuh, mungkin kita aksiden, mungkin kita dicuri, mungkin barang kita hilang dan sebagainya, jangan salahkan orang. Yang kedua, jangan menyesal, wala tayasu. Jangan menyesal, jangan rasa mudah putus asa, berpatah hati dan sebagainya. Yang ketiga, jangan berikhtiar dengan cara-cara yang tidak diharuskan oleh Allah, oleh syarak. Allah mengajar kita begitu, maknanya bila berlaku sesuatu, mungkin kata kita hilang barang, saya hilang pen, maka cari dulu.
Cari dulu, kaji. Tadi aku pergi tang mana, aku letak tang mana. Lepas di sini ada ke tak ada, fikir balik. Bila dah tak fikir, dah habis dah fikir, cari pun tak jumpa juga. Tanya orang tu, patah balik pergi cari tak jumpa dan sebagainya. Maka naiklah kita kepada ilmu Allah. Allah Ta'ala dah tentukan barang aku ni nak hilang. Dan kehilangan barang aku ini, aku jalankan sunnah Allah. Apa dia? Aku cari. Aku jalankan sunnah Allah ini, aku ikhtiar. Aku jalankan sunnah Allah ni, aku berprasangka baik. Tidak ada orang curi, tidak ada itu dan ini. Dan yang hujungnya Nabi kata, mungkin inilah kafarah Allah kepada aku. Mungkin inilah denda, compound Allah kepada aku. Mungkin aku ada salah di mana, mungkin ada aku tersilap dulu dan sebagainya. Maka inilah Allah Ta'ala tarik sikit nikmat aku. Dan kata Nabi, Allah nak melihat seperti mana kata Nabi Sulaiman dalam Quran, aashkuru am akfur. Allah nak menilai aku sama ada aku ini kufur kepada Allah ataupun aku ini syukur kepada Allah. Allah dah bagi saya pinjam pen selama 2 minggu. Saya boleh guna pen dan sepatah pun saya tak kata Alhamdulillah lepas tulis. Allah bagi. Hilang. Saya maki orang semua. Apa ni hampa, habis anak bini saya semua kena maki. Hampa pen sepatah pun tak reti jaga. Tak di sini pun tak boleh nak tengok-tengok kah. Kalau jatuh tolonglah angkat. Marah habis bukan tak. Satu kampung. Marah kan? Kufur. Akfur, adakah aku akan kufur? Kata Nabi Sulaiman, au am ashkur, ataupun aku akan bersyukur. Terima kasih ya Allah, Engkau pinjamkan aku 2 minggu pen ni, nikmat. Aku boleh tulis beberapa perkara dengan pen ni. Sekarang kau ambil balik. Engkau dah pinjamkan kepada aku ni tangan. Sekarang kau ambil saja, minus stroke. Dia tak pelah lagi ya. Kalau pelah habis dua-dua belah baru sebelah aja. Alhamdulillah, 60 tahun dah Engkau bagi aku boleh guna jari, aku boleh guna tangan, aku tengok kecantikan semua yang ada. Aku boleh buat itu, aku boleh buat ini. Sekarang kau ambil ya Allah. Itu hak. Sampai ke hujungnya, itu dia katakan bahawasanya la tai'asu, kita tidak putus asa dengan rahmat Allah, tetapi kita terus melahirkan rasa syukur kepada Allah. Kerana Allah dah bagi kepada kita banyak masa untuk kita guna nikmat dia yang cukup besar. Tapi tak pernah pun kita ucap syukur. Tak pernah pun kita kata Alhamdulillah. Kita tak tidur malam. Kita tidur malam. Setiap hari kita nak tidur malam, kita tak pernah Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, sebab hari ni Kau dah bagi semua anggota-anggota aku beroperasi dengan baik, boleh buat kerja dengan selamat dan sebagainya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Allah besok sambunglah lagi operasi aku bagi elok lagi. Pak ini kita jarang kata, tak pernah kata ataupun jarang kata. Tapi Nabi sentiasa kata. Nabi sentiasa ucap syukur. Nabi buat sesuatu, Nabi akan kata sama ada perkara besar dan kecil. Kita makan coklat rasa dalam mulut pun tak kata apa pun. Siapa coklat kecil kan? Kalau orang bagi lu ayam besar tongkuai tu, makan-makan Alhamdulillah. Buat pula tu. Pasal apa? Sesuai dengan saiz lu ayam tu. Kecil-kecil besar-besar tu, coklat pun kongsi 3 ya. Krak-krak kepak-kepak kawan 3 orang naik kereta. Nah ada sebiji aja apa-apa. Dia kata sikit, tak kata Alhamdulillah. Bismillah pun tak kata. Oh, nak makan hak besar tu, siap tunggu orang ni. Semua main dah. Okey, baca doa. Serentak baca doa tu. Pasal apa? Hidangan besar. Kita passion tu tak mestinya besar, tak mestinya kecil. Bacalah doa, sebutlah nama Allah. Bismillah. Dah sudah katalah Alhamdulillah. Kita habis mengaji kan, saya sebut selalu. Kita dah sampai ke tempat mengaji, kita nak main dengan selamat, Alhamdulillah. Kita duduk mengaji, kita habis bermuzakarah, habis belajar, mengulas ilmu dan sebagainya, Alhamdulillah. Faham ke, tak faham ke, lina ke, jaga ke, Alhamdulillah. Nasib baik aku tak jatuh kerusi.
Wallahu a'lam. Sembang 3 tu. Saya baca soalan. Ya. Salam. Ustaz, mati tak cepat dan tak lambat. Tapi kenapa kita berdoa supaya dipanjangkan umur? Lepas tu ada pula zikir-zikir tertentu yang boleh kita amalkan supaya kita dipanjangkan umur. Itu saya nak tanya. Baik, ajal maut kita dah ditentukan Allah. Tapi mengapa masih kita berdoa Allahumma wa tawil umurana, panjangkan umur kami.